Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua di luar sana. Selamat datang ke Mantul Babe. Boleh tak kita buat macam tu? Boleh, Boleh boleh. Sekali Sekali. Sekali okay. Kita selamat datang ke Mantul Mantul Babe. Baik, terima Ah. kasih. Terima kasih kepada kita punya panelis kita pada hari ini. Orang kata Sama-sama. jemputan kita. Dan sebelum saya perkenalkan kepada anda semua, siapakah gerangan di sebelah kiri saya ini? Selamat datang ke program Mantul Babe yang dibawakan khas kepada anda daripada Komunikasi Barisan Nasional. Saya host Iman Nur Hizam akan membawa bersama-sama anda kita punya perkongsian pada malam ni. Baik, tanpa melengahkan masa, kita punya tajuk pun adalah kenaikan harga barang, menekan mahasiswa, penyesalan, penyelesaian tanda soal. Macam mana tu? Jadinya orang yang saya bawa di sebelah kiri saya ni adalah orang yang paling hebat lah antara mahasiswa seluruh Malaysia. Dia paling hebat. Nama beliau adalah Alino Ahlam yang merupakan Presiden MPPK iaitu Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Betul. Betul. Ya, betul. Yang juga merupakan yang dipertua Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Betul? Betul. MPPK UUM. Betul? Ya, betul. Okey, baik. Selamat datang. Selamat datang. Tapi jangan lambung sangat. Gayat nanti saya. Baik, thank you so much for coming. Thank you. Ali nak panggil apa ni? Alino ke? Ahlam ke? Saya panggil saya Ahlam. Saya Ahlam. lebih dikenali sebagai Ahlam. Lebih dikenali sebagai Ahlam. Yang tak dikenali sebagai? Sebagai Alino. Sebagai Alino. Selalu orang kampung panggil saya Orang Alino. kampung panggil Alino. Baik, baik, baik. Dia nama glamour lah. Ahlam. Orang bandar. Orang Dia bandar. bandar. Baik, insyaAllah. So, untuk pengetahuan semua, kita pun memang sudah berapa banyak minggu dah kita ada program macam ni. Kita akan berbincang, berkongsi berdasarkan apa yang anda semua dah berikan kepada kami. So, silakan sebelum kita mulakan, sebelum kita teruskan lagi, komen, share, like. Dan kalau boleh subscribe lah sekali. Kepada kita punya semua social media platform, terutamanya sekarang ni di Facebook, tekanlah komen dan komenlah benda-benda baik. Kalau tak baik pun boleh. Tulis je. Asalkan kita dapat feedback tu. Betul? Betul. Betul Lam Boleh. Boleh Boleh. InsyaAllah. Alright, are you ready? Ready. Okay, kita tengok kita punya first respond. Boleh. Boleh. Kat situ. Okay, baik. So, untuk menjawab soalan tu, saya mungkin bagi disclaimer sikit lah. Saya ni bukan pakar ekonomi. Saya ni bukanlah orang yang bijak pandai dalam ekonomi, konteks ekonomi. Saya belajar di universiti adalah dalam bidang pentadbiran perniagaan. Mungkin mempunyai sedikit basic. Tapi dalam masa yang sama, saya juga pernah bersidang dalam persidangan Parlimen Belia yang mana kita kata waktu ketika itu kita ada bentangkan satu usul berkenaan tentang food security di negara kita yang perlu kita fokuskan dalam negara. Jadi mungkin itu nilai tambah yang mungkin saya boleh kongsikan dalam forum kita pada hari ini. Jadi untuk menjawab soalan yang diajukan tadi, pertamanya kita kena faham bahawa krisis yang sedang berlaku hari ini adalah satu krisis global yang mungkin kesannya adalah disebabkan COVID-19. Mungkin pasca COVID-19 memberikan kesan kepada pekerja-pekerja yang sakit, mungkin daripada sistem pelaksanaan untuk keluarkan barang makanan kepada dunia. So yang keduanya mungkin juga kesan domino terhadap perang Rusia Ukraine. Yes, Rusia Ukraine pun terkenal antara negara pengeluar makanan yang besar. Minyak Gandum. Gandum, yes, betul, gandum, minyak bunga matahari. So banyak aspek-aspek makanan yang diorang sumbang kepada negara, diorang eksport kepada negara. So mungkin juga oleh disebabkan perubahan iklim. Banyak perubahan iklim tu, yes, of course memang akan memberi kesan terhadap pertumbuhan petani-petani sebagainya. Contoh, saya bagi satu contoh di negara India telah menyekat ekspor gandum oleh disebabkan apa? Perubahan iklim terlalu panas yang mana pengeluaran gandum di India berkurangan. Oleh sebab itu mereka menjaga negara mereka tak nak ekspor. Risau tak cukup dalam India. Dan oleh sebabkan itu dia memberi kesan kepada semua negara. Siapa dapat gandum harganya mahal. Padahal gandum itu adalah basic yang paling rantaian paling awal pada makanan-makanan lain. Sebelum kita buat itu dan sebagainya. Jadi kesan itulah yang menyebabkan
berlakunya krisis kenaikan harga barang. Mungkin itu juga boleh menyebabkan inflasi. Jadi mungkin daripada konteks yang diceritakan tadi, kita cukup-cukuplah Pak Menteri membangga-banggakan Inflasi pasal kita paling inflasi. rendah. Yes. Pertamanya kita kena bersyukur juga. Bagi saya kita kena bersyukur. Sebab apa? Sebab inflasi rate kita dalam Malaysia ini sekitar 2% hingga 3.5% saja dalam tahun ni, naik turun. Dan negara kita juga adalah negara yang mungkin antara terendah di Asia Tenggara, apatah lagi di dunia. Jadi benda tu perlu yang kita perkara yang perlu kita bersyukur. So berbanding negara-negara luar, kenaikan harga barang memang melambung, terlalu mahal untuk rakyat sendiri nak beli pun susah. So benda tu memang secara langsung membantu rakyat. Sebab apa boleh inflasi kita rendah? Tu kita kena tahu. Sebab jumlah subsidi kerajaan terlalu tinggi. Kalau baru-baru ni saya baru dapat baca satu artikel daripada MOF sendiri, diorang menyatakan bahawa sumbangan subsidi telah disumbangkan kepada rakyat sebanyak 77.7 bilion, hampir 80 bilion sumbangan subsidi kepada rakyat. Untuk apa? Untuk menjamin kos sara hidup yang relevan untuk waktu hari ini. Dan oleh sebabkan itu inflasi kita tak terlalu tinggi, meningkat. So itu adalah satu kebaikan untuk rakyat. Tapi persoalannya di sini, adakah subsidi yang kerajaan bagi betul-betul sampai kepada rakyat? Sebab di sebalik subsidi itu, macam pembelian kita, mungkin ada orang tengah yang mengambil kesempatan di sebalik kesempitan hari ini. Jadi distributor. Yes, betul. Macam contoh baru-baru ni, ada satu jawatan kuasa telah buat mesyuarat perjumpaan. Bukan perjumpaan, dia turun ke Ke kedai-kedai, lapangan dia buat site. Yes. Diorang turun ada satu lambakan minyak paket. Minyak paket diorang kumpul. Sedangkan sebenarnya dalam polisi kerajaan, minyak paket tu hanya untuk kegunaan rumah, bukan untuk dikomersialkan. So oleh sebabkan itu, berlakunya ketirisan yang mana rakyat sendiri tak dapat rasa bantuan subsidi kerajaan itu sendiri. So yes, mungkin daripada pendapat saya, kerajaan banyak buat inisiatif untuk hari ini, situasi yang sedang berlaku. Tapi persoalannya di sini, adakah bantuan-bantuan kerajaan itu sampai kepada rakyat secara terus, ataupun ada ketirisan di sebalik. That's why juga kita mohon untuk ada jawatan kuasa memperkuat kuasakan lagi aktiviti-aktiviti untuk make sure setiap rantaian pembelian, contoh macam pengeluaran makanan, lepas tu daripada segi pengedar, peruncit dan sebagainya, kita tengok di sebalik lapisan ni adakah ketirisan di sebalik itu, supaya semuanya, sebab kita percaya peniaga-peniaga ni mereka ramai ambil kesempatan. Diorang ni fokus pada kekayaan. So keuntungan itu lah, kita dia nak cari elakkan. untung lah dah. Yes, Bisnes betul. mana je tak cari untung kan. Betul. So maksudnya macam apa yang kita cakap ni pasal pihak berkuasa, KPDN HAP kot kan, bawah kementerian tu, yang diorang kena lebih menguatkuasakan undang-undang yang sejadah. Betul. Macam kalau paket-paket tu boleh dijumpai secara longgokan, maksudnya banyaklah orang dah simpan benda tu. Betul. So nak tanyalah tadi mungkin Lang boleh tak buat comparison, buat perbezaan sedikit lah, macam contoh macam mana orang nampakkan bahawa sebenarnya betapa besar dan berapa banyaknya subsidi oleh kerajaan. Contoh paling besar sebenarnya, setuju tak kalau Imam cakap pasal minyak RON 95 dengan RON 97, betul tak? Beza besar. Beza besar. So macam mana? Okey, kalau contoh kalau macam RON hari ni kan, RON 95 dengan 97, perbezaannya berbeza. Subsidi lebih besar kepada RON 95. Sebab apa? Sebab kita nak jaga golongan-golongan B40 ataupun golongan-golongan yang mungkin taraf hidupnya tak terlalu tinggi, tak terlalu mewah. So kita fokus. That's why kita bagi subsidi. Bukanlah kita, tapi kerajaan. Macam saya pula kerajaan. Bukan. Bukan. Saya hanya menyampaikan apa-apa idea yang mungkin boleh membantu kerajaan, dalam masa yang sama membantu rakyat lah. Faham. Okay, balik kepada soalan tu. Fokusnya untuk kita bagi keutamaan bantuan tu kepada orang yang memerlukan. So that's why subsidi tu banyak diberikan, subsidi tu lebih untuk RON 95. Yes. So berbanding RON 97. Dan even tadi pun ada satu penulisan tadi, soalan tadi, dia kata RON dia hanya RM2.10. RM2.10. Sedangkan tak silap saya RON 59 adalah RM2.05. Betul tak? Sebenarnya RON 59 ataupun harga minyak di Malaysia ini, kalau di Asia Tenggara, kita nombor 2. Nombor 2 paling murah. Paling murah. Pertama tak silap saya Brunei. Itu lagi ya. Kita malas cakap lah. Contohnya macam kalau di Singapura, that's why orang-orang Singapura
isi Datang minyak Malaysia. dekat Johor. Betul. So itu benda yang diorang buat, macam orang Thailand isi minyak dekat Kedah. So benda-benda macam tu sebab apa? Tapi kita tak bersyukur. Kita tak bersyukur. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Nak ikutkan berdasarkan pengkaji ekonomi, dia mengatakan kalau kerajaan tak bagi subsidi terhadap minyak, RON 95, tahu berapa harga dia, Iman? Tak tahu. Cuba Harga cakap. dia akan melambung sebanyak RM4, sekitar RM4 1 liter. Oh, sama macam 97 lah. Yes, itu kalau subsidi tak diberikan. Dan hari ini kerajaan masih committed untuk bayar subsidi minyak. So bagi saya itu mungkin satu kebaikan lah untuk rakyat. Satu benda kot yang Ahlam cakap pasal bersyukur kan. Tadi ada cakap bersyukur, agaknya cakap pasal bersyukur. Apa yang Ahlam rasa mungkin rakyat mungkin kata macam dalam soalan tadi kan, dia kata Pak Menteri cukup lah cakap kita inflasi paling rendah. Maksudnya bila Pak Menteri cakap macam tu, Pak Menteri suruh kita bersyukur. So apa pandangan pula tentang bersyukur dan permintaan oleh rakyat, dorongan ataupun kitanya demands lah. Apa pandangan? Faham? Okey, baik. Macam mungkin saya telah dididik untuk bersyukur daripada saya kecil. Mak ayah saya, Lino bersyukur. That's why saya Lino ke Ahlam? Saya kalau macam saya kata orang kampung. Orang kampung. So kat rumah saya pun panggil saya Lino. Okay. So Lino bersyukur. So mungkin saya dah terbiasa. Tapi untuk menjadi satu kerajaan yang mungkin negara yang lebih baik, mungkin kita ada satu pencarian idea untuk kita kembangkan cadangan-cadangan inisiatif. Yes, tak ada masalah untuk kita penuhi demand-demand atau kita sampaikan keperluan kehendak rakyat itu sendiri. Minta itu, minta ini. It's okay. Kalau benda tu wajar untuk dilaksanakan demi kepentingan rakyat dan dalam masa yang sama demi kepentingan negara, pembangunan negara. So itu adalah satu kebaikan untuk kita sampaikan. Tapi bila masa ia membawa naratif kepada menunding jari, yang mana menyalahkan kerajaan, itu bagi saya itu satu term yang mungkin tidak sesuai untuk digunakan dalam situasi hari ini. Yang mana kita tahu krisis ekonomi global ini adalah krisis kita bersama. Oleh sebabkan itu kita kena selesaikan bersama semua pihak, bukan saja kerajaan semata-mata, mahupun kita sebagai peniaga, kita sebagai mahasiswa, mungkin orang yang berpendidikan dan sebagainya, sebagai rakyat juga kena cakna tentang situasi-situasi yang sedang berlaku negara kita. Apa bantuan-bantuan kerajaan yang diberikan. So rakyat kena tahu supaya rakyat boleh minta bantuan-bantuan kerajaan itu. So itu bantuan kerjasama lah yang kita perlukan di semua peringkat masyarakat. Baik. Alam, bila Alam cakap macam tu kan, mahasiswa pula, apa mungkin kita kan sebagai mahasiswa ataupun orang-orang yang masih belajar ni yang boleh bantu dalam perkara-perkara macam ni? Macam mana kita nak atasi ke apa ke? Faham. So apa penyelesaian lah daripada sudut perspektif mahasiswa. Bukan kerajaan lah kan, daripada sudut mahasiswa. Okay, faham. Kalau daripada sudut mahasiswa, saya kalau macam pertama bantu tu juga boleh dikatakan untuk kita menyampaikan hasrat. Kita tak boleh nak kata semua mahasiswa perlu memberi cadangan. Semua mahasiswa perlu bertindak sebagai aktivis dalam memastikan isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Bukan. Tapi at least mungkin daripada kalangan mereka tahu untuk memberikan pendapat, cadangan, mungkin memperingatkan kerajaan dalam memfokuskan isu ini dan sebagainya. Mungkin ada juga inisiatif tambahan. Sebab apa? Sebab mahasiswa belajar di kampus ini, diorang juga belajar tentang ekonomi. Mungkin ada segelintir daripada mereka belajar pasal pertanian, pasal penternakan, pasal ekonomi dan sebagainya. Jadi mereka ini juga digolong antara orang-orang yang kita kata faham tentang situasi hari ini. Dan mereka juga berhak untuk menyampaikan pendapat, cadangan, dan bagi saya kita dah cukup matang sebagai mahasiswa untuk menegur kerajaan dan menambah baik apa tindakan atau inisiatif yang kerajaan boleh buat. Baik, okey. Itu mungkin satu saya rasa benda yang agak produktif lah kan. Macam kita ni dah belajar kat universiti, takkan kita nak simpan sendiri. Kita bolehlah suarakan kan. Okey, sebelum kita mungkin tanyalah pasal benda tu dengan lebih detail. Okey, kita pergi soalan seterusnya boleh? Boleh, sila. Boleh? Ready? Ready. Ready ke ready? Ready. Sorry. It's okay. Kita saja gurau-gurau sikit. Kita tengok kat skrin. Bantuan mahasiswa perlu dipertingkatkan. Ini respon kita daripada Google Form yang kita memang buka sentiasa pada orang awam untuk menjawab. Siapa-siapa dia nak tulis, mungkin tak nak pakai social media, tak nak diketahui dia bagi pandangan tu, nak buat secara anonymous lah, katakan macam Instagram ngl.link tu kan. Macam ni lah, boleh buat juga kat Google Form PNCom. So silakan, apa pandangan? Okay, baik. Pertingkatkan bantuan kepada mahasiswa. Yes, kita sebagai mahasiswa, mungkin saya juga sebagai pemimpin mahasiswa, kita menuntut untuk fokus dalam kebajikan mahasiswa di kampus maupun di rumah lah, sebab kita belajar online. Sebab kita faham situasi hari ini
mahasiswa juga terkesan. Bukan masyarakat biasa, bukan peniaga, bukan ibu ayah saja, tapi mahasiswa juga terkesan untuk hidup berdikari di kampus, mungkin jauh daripada kampung halaman. So, kita bukan sebagai pemimpin pelajar, mungkin boleh bekerjasama dengan pihak universiti dan mungkin pihak Kementerian Pengajian Tinggi perlu fokus dalam membantu menyediakan inisiatif tambahan. Contoh macam saya menjalankan tugas yang diberikan oleh mahasiswa seluruh Malaysia. Kami daripada pihak MPPK mencadangkan 6 inisiatif dalam memastikan mahasiswa terjamin kebajikannya di kampus. Pertama, cadangan yang kita mohon kepada pihak KPT adalah wujudkan satu jawatan kuasa kos sara hidup ataupun jawatan kuasa yang boleh memelihara ataupun mengenal pasti kenaikan harga barang di kampus. Mungkin 2 peringkat lah, sama jawatan kuasa di universiti ataupun jawatan kuasa di pusat, atau boleh meneliti dan menganalisis apa inisiatif tambahan yang boleh dilaksanakan jawatan kuasa. Yang kedua, kita mohon ada pengecualian sewaan kepada pengusaha kafeteria di kampus supaya kita dapat mengelak daripada berlaku kenaikan harga barang. At least tak ada alasan untuk pengusaha naikkan harga barang di kampus, barangan makanan. Maksud dia kata sewa bulan tak payah bayar, so Ah, takkan nak naik lagi kan? Yes. Ke dia nak kata sebab dia pakai RON 97? Tak. Tak ada? Tak ada? So itu kita mohon lah, at least kita juga faham apa yang pengusaha peniaga buat. So dapat ringankan beban dia secara tidak langsung. Ketiga, kita mohon ada satu menu bajet untuk mahasiswa di kampus. So keempat, kita mohon ada pengecualian cukai. Maksudnya macam mana tu? Pengecualian cukai, rebate cukai. Rebate cukai ni adalah kita faham universiti ada pengecualian cukai, tapi untuk untuk kewangan saja. Tapi mungkin daripada segi barangan tu tak ada. So kita mohon ada rebate cukai daripada segi monetary dan non monetary, supaya contohnya food bank. So orang bagi perkhidmatan ke, bagi barangan ke, so ada pengecualian. Kita kata cukai lah, mungkin dapat rebate dan sebagainya. Maksudnya bila orang bagi derma contoh beras dengan gandum dekat food bank, dia boleh dapat pengecualian cukai. Yes, betul. Maksudnya register lah. Yes, betul. Okay. So yang bagi tu adalah orang-orang awam ataupun awam, orang luar daripada bukan peniaga kampus lah. Bukan. Okay, faham. So orang luar yang untuk contohnya dia nak bagi biskut kering, dia daripada Giant ke apa kan bagi. So itu benda-benda yang dapat membantu secara tak langsung mempergiatkan lagi aktiviti-aktiviti bantuan kebajikan kepada mahasiswa. So yang keempat, kita mohon ada mempergiatkan lagi food bank. So food bank di setiap kampus lah. So kelima cadangan ini telah disampaikan ke pihak KPT dan alhamdulillah kelima cadangan ini telah diterima baik. Even KPT sendiri, Kementerian Pengajian Tinggi juga telah merancang cadangan ini untuk ke arah pelaksanaan yang amat teliti, dan saya sendiri puji terhadap tindakan pihak KPT yang mana mereka cekap. Satu, pertama, jawatan kuasa terus tubuh jawatan kuasa kos sara hidup daripada 2 peringkat pusat yang dipengerusikan oleh YBM sendiri, yang YB Menteri Menteri KPT. okey. Kemudian di peringkat universiti kampus yang dipengerusikan oleh Naib Chancellor. Yang kedua, kita mohon pengecualian sewaan kafeteria. So dapat pengecualian terus selama 6 bulan. So itu Ini untuk seluruh Malaysia punya IPT. IPT kampus. Kampus. Di kampus lah. IPTA IPTA ke IPT saya seluruh buat masa Malaysia? ni kita tahu IPT je. Sebab IPT dia ada hak untuk buat keputusan situ lah. Itu apa yang saya tahu lah. Mungkin akan datang ada juga perluasan kan kepada IPTS dan sebagainya. Yang ketiga, kita mohon ada menu bajet. Dan alhamdulillah PM sendiri pun mengeluarkan menu bajet RM3.50 kepada dan setiap universiti pun hari ini bergerak ke arah tu. So itu satu kebaikan. Yang keempat adalah untuk rebate cukai. Rebate cukai ni masih dalam perbincangan. Sebab kita perlu Banyak bekerjasama. kewangan lah. Yes, bekerjasama dengan MOF dan sebagainya. So yang kelima berkenaan tentang food bank, alhamdulillah kita mohon ada pempergiatkan food bank ni. Baru-baru ni KPT sendiri telah menyalurkan sebanyak 1 juta RM1 juta untuk disalurkan kepada IPTA, IPTS dan Poli KK. So KPT bagi satu dana secara lambakan 1 juta untuk dipecahkan kepada yes, IPT pengajian peringkat tertingginya lah. Yes, betul. Kita bagi kat IPTA sebanyak 600,000, kita bagi kat IPTS sebanyak 200,000, kita bagi kepada Poli KK 200,000. So total adalah 1 juta. Poli KK? Poli KK, Politeknik dan Kolej Kolej Komuniti. Kemahiran Kolej College. Kemahiran ke Kolej Komuniti?
college community. College Yes. community. Saya terkeliru je. Terkeliru sebentar. Sebab terkesima melihat kehansoman abang. Dah. Itu dah lari jauh, terpesong lah tu. Okey. Okey. Dia ada cermin kau kat belakang ni. Hmm. Jadinya dia tengok cermin, dia nak kata handsome tu diri dia lah sebenarnya. Baik, tak ada. So tambahan lagi. Tambahan Bila mana baru-baru ni kita juga ada satu bermesyuarat di di UKM, mesyuarat jawatan kuasa hidup tu lah yang Itu peringkat mana tu yang tadi ya, peringkat chairman chair dia adalah YB Menteri ataupun Naib Chancellor UKM? YB Menteri. Oh, YB Menteri juga. YB Menteri. Tapi di UKM. Di UKM. Maksudnya mesyuarat tu di UKM je lah. Okey. So dipengerusikan oleh YBM sendiri. So waktu tu kita juga olah cadangan-cadangan lain yang mana kita telah mempersetujui dalam mesyuarat untuk kita mungkin menyelaraskan OCJ, apa ya, rate gaji bagi OCJ on campus job, which is pelajar-pelajar yang nak kerja di kampus. Diorang punya rate gaji 1 jam sekian. Tapi masih tak termaktub lagi lah berapa. Mungkin dalam masih mengkaji lagi berapa rate yang paling sesuai. Tapi mesyuarat telah bersetuju untuk ada penyelarasan di setiap kampus tentang jumlah bayaran yang diberikan kepada mahasiswa. Kalau kat UM dia panggil apa tu? Sebab kalau macam dekat UiTM dia panggil skim khidmat pelajar. Betul. Kalau dekat UM OCJ, on campus job. Oh, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Inggeris ke Inggeris? Inggeris mana-mana. Okey. Boleh teruskan. Macam biasa. Macam biasa. So dalam masa yang sama juga mungkin dalam tu saya sekadar kongsi lah apa yang dibincangkan. Okey lah, tu bagus lah sebab bila kata solusi ni ataupun penyelesaian ni bukan semata pemberian duit, bukan semata daripada pihak kementerian sahaja, betul tak? Betul. Okey, so dalam masa yang sama juga dalam mesyuarat juga telah menyetujui untuk kita fokus juga bantuan daripada aspek pengangkutan, daripada aspek internet, pelan data. Yes, hari ni kita belajar banyak online so itu pun jadi satu keperluan untuk mahasiswa. So mungkin saya boleh simpulkan terhadap bantuan-bantuan ni. Seperti mana balik kepada soalan kita perlu membanyakkan lagi bantuan kepada mahasiswa. Yes, kita perlu banyakkan lagi dan as for now kita juga ke arah tu. Kalau ada cadangan-cadangan lain untuk menambahkan lagi bantuan yang boleh diberikan kepada mahasiswa, boleh kita salurkan kita untuk bincang. Mungkin boleh bagi tahu kat saya biar saya sampaikan kepada WBM untuk boleh tulis kat bawah sekarang, boleh tulis kat bawah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Sebab kita dalam usaha. Apa salahnya untuk kita buat inisiatif tambahan Tapi as for now apa yang saya cerita tadi adalah inisiatif sedia ada. Moga-moga dapat meringankan beban mahasiswa di seluruh Malaysia. Jadi macam apa yang kita bincangkan tadi, apa yang Ahlam share kat kita semua tadi adalah yang telah disuarakan oleh MPPK dan disambut baik oleh KPT. Jadi persoalan ni kan, Ahlam mungkin ada yang kat luar sana tanya, nak minta komen sikit lah Ahlam, boleh? Sila. Pasal nak suarakan pendapat ni melalui apa? Contoh MPPK satu. Adakah MPPK ni mungkin eksklusif, hanya MPPK je yang boleh cadangkan kepada KPT? Kerana macam mana student-student biasa, student-student marhain biasa ni, macam saya sendiri ke apa kan, macam mana nak sampaikan suara? Adakah kena melalui MPPK saja ke, macam mana ke? So apa? Ataupun patutnya diorang turun ke jalanan macam kita ada tengok baru-baru ni, macam mana tu? Faham. Okey, baik, untuk menyampaikan cadangan pendapat ni banyak cara. Banyak sangat cara. Untuk saya olah satu persatu pun mungkin saya pun tak tahu adakah itu dah cukup ke tidak. Mungkin ada lagi banyak cara daripada segi surat ke dan sebagainya kan, paperwork. Tapi mungkin untuk masa hari ni, sekarang ni yang saya terlintas terhadap soalan itu, kita setiap universiti ada majlis perwakilan pelajar. Mungkin ada juga kesatuan mahasiswa di setiap kampus. Jadi mereka ini apa tanggungjawab mereka? Tanggungjawab mereka ini adalah mewakili mahasiswa di universiti. Oleh sebabkan itu, anda sebagai mahasiswa universiti, anda juga boleh menyampaikan hasrat, cadangan, inisiatif kepada pemimpin pelajar di kampus anda untuk mereka bawa ke peringkat lebih atas. So itu antara satu laluan yang mungkin diberikan. Kalau terus pada saya pun tak ada masalah. Boleh DM saya, boleh add, follow promote Instagram. ni, promote. Tak apa, Google je memang keluarlah nama dia nanti. Tapi lah, maksudnya apa pula bila orang nak kata pasal turun jalanan tu? Mungkin sebab dia dah pas pada orang tak nak bawa ke, orang rasa macam tak perlu ke apa. Faham? Semua turun. So, apa pandangan ni? Untuk yang turun ke jalanan. Kalau turun jalanan yang baru-baru ni turun jalanan pada 23 bukan jalan kaki, yes. semua tahu yang turun jalanan tu buat Protes. apa, demonstrasi kan. Buat protes, buat apa punya speaker corner sebagainya. Satu, saya boleh katakan yang mereka yang turun ni adalah kawan-kawan saya juga. Kawan-kawan yang mungkin ideologi berbeza, ambil laluan berbeza, kaedah berbeza dan sebagainya. Tapi apa yang mereka try untuk sampaikan, mungkin niat mereka melaksanakan protes, desakan dan sebagainya adalah
untuk memperingatkan kerajaan untuk fokus dalam isu ini, dalam konteks isu ini. Keduanya adalah memberikan cadangan. Contohnya mereka menghantar memorandum di parlimen dan disambut baik lah. Okay. So itu adalah niat mereka. Bagi saya itu adalah perkara yang bagus. Maksudnya diorang menyampaikan hasrat mereka. Even dalam perlembagaan pun perkara 10 kurungan 1 kurungan A, hak kebebasan bersuara. Itu hak semua. Betul. Saya bukan pelajar undang-undang. Betul kan? Saya Betul. Okay, so bagi saya itu tidak tiada masalah untuk menyampaikan hasrat. Tapi mungkin dalam konteks untuk turun ke jalanan demi kepentingan pihak lain, itu adalah satu permasalahan. Sebagai satu contoh, mereka turun ke jalanan untuk apa? Untuk kepentingan politik. Menunding jari kepada kerajaan, menyalahkan kerajaan, merosakkan ataupun meletakkan persepsi-persepsi buruk. Which is diorang buat try untuk perang persepsi lah terhadap isu yang sedang berlaku di negara kita. So itu adalah satu permasalahan yang berlaku kalau mereka turun ke jalanan. Yang mana kita faham kalau mereka turun ke jalanan menunding jari, diorang merosakkan lagi apa yang sedang berlaku. Politik, keadaan politik di negara kita. Yang mana kita faham kalau keadaan politik di negara kita ini huru-hara, akibatnya apa? Akibatnya ekonomi juga akan huru-hara. Sebab apa? Satu, sebab akan ada pertukaran-pertukaran kerajaan. Contoh. Yang kedua, apa sebab dia? Sebab pelabur-pelabur luar tak berani, tak confident untuk melabur di negara kita. Sebab apa? Sebab politik tidak stabil. So, itu kesan-kesan yang mungkin kita tak nampak untuk masa akan datang. Sebab diorang hanya turun berprotes demi kepentingan politik dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang salah. Tapi kalau diorang ingin turun untuk menyampaikan hasrat dan sebagainya, bagi saya itu adalah satu kebebasan bersuara untuk tak ada masalah untuk menyampaikan hasrat, cadangan yang bernas untuk kerajaan fokus terhadap isu ini. Mungkin itu juga boleh dijadikan sebagai nilai tambah dalam inisiatif-inisiatif kerajaan sedia ada. So, Mungkin itulah pendapat saya. bila kita cakap pasal inisiatif kan, and then also yang Ahlam dah share kat pada kita tadi, Ahlam cerita tentang inisiatif dalam kampus. Dan rasanya daripada inisiatif yang Ahlam ceritakan tadi tu, mungkin sebenarnya boleh dah mengurangkan ataupun tidak menaikkan kos sara hidup di dalam kampus. Betul tak? Lepas tu bagaimana pula dengan mahasiswa yang di luar kampus ataupun secara keseluruhan ekosistem mahasiswa ni, adakah dia betul-betul memberikan impak ataupun bagaimana? Maksudnya macam mana? Yang tadi kan kita bincangkan tadi, Ahlam ada share pasal inisiatif yang MPPK bawa, KPT sambut baik, dan itu kebanyakannya adalah tentang dalam kampus, memberikan moratorium sewa pada peniaga, memberikan memperbanyakkan food bag. Mungkin orang luar pun boleh student-student luar kampus pun boleh dapat lah dia punya ripple effect, betul tak? And then also tentang memberikan tax exemption kepada orang yang menderma tu, dan juga kepada apa lagi dua? Pasal menu RM3.50. Dan lagi satu jawatan kuasa tu lah untuk okay. So mungkin dalam benda-benda ni semua ada yang mungkin affect 100% student dalam kampus, dan mungkin ada yang affect beberapa orang bilangan pelajar di luar kampus. So bagaimana pula nak bincangkan tentang keberkesanan, the effectivity of this whole thing? Macam mana? Terhadap perkara ni, actually benda tu juga beberapa inisiatif yang dicadangkan tu telah dilaksanakan di kampus. Contohnya menu keluarga Malaysia. Saya bagi satu contoh lah. Menu keluarga Malaysia. Kita percaya bahawa setiap tindakan kita tu mungkin akan ada pros and cons. Contoh, saya bagi satu situasi. Kita wujudkan satu menu keluarga Malaysia dengan harga RM3 lima sen. Dia membantu mahasiswa yang berkeperluan B40 yang mungkin nak berbelanja pada akhir-akhir semester, duit dah tak ada. So, sangat membantu. Tapi mungkin kekangannya pula daripada aspek apa? Daripada aspek pengusaha kafe itu sendiri. Mereka terpaksa menyediakan satu makanan yang berharga RM3 lima sen. Sedangkan dalam makanan tu mungkin kosnya lebih mahal. So itu masalah-masalah yang mungkin sedang akan berlaku lah pada hari ini. So daripada segi kebesaran itu kita tidak dapat secara keseluruhan, tapi kalau ada masalah yang mungkin cadangan yang boleh disampaikan, tak ada masalah untuk kita kongsikan bersama. Betul. Baik, thank you so much Ahlam. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya boleh? Boleh, sila. Boleh Okay, kita tengok kat skrin. Respons seterusnya adalah tukar kerajaan gagal. Macam mana pula tu? Pasal kenaikan harga barang, kos sara hidup, kenaikan harga barang, menekan mahasiswa, apa penyelesaian dia cakap kerajaan gagal. Tukar kerajaan. Macam mana tu? Kita ada masalah besar. Tahu sebab apa, Man? Sebab apa? Sebab hari ini PRU 14
ataupun penggal inilah kita kata, penggal ini kita dah bertukar-tukar kerajaan. Parti mana je tak pernah jadi kerajaan, bagi tahu saya untuk penggal ni. Semua pernah. Semua pernah, betul? Tapi kenapa kita nak tukar lagi? Ha. Faham tak? Kenapa kita nak tukar lagi? Adakah itu menyelesaikan masalah? Itu persoalan yang saya nak tanya dia balik. Adakah itu menyelesaikan masalah? Kita kena faham bahawa bila mana berlaku masalah politik dalam negara, dia memberi kesan terhadap pembangunan negara. Contoh projek-projek mega negara kita kan. So bila tukar kerajaan, mungkin projek-projek mega itu tergendala. Dan mungkin banyak lagi aspek lah. Mungkin saya nak sentuh pun banyak. Contoh yang paling jelas hari ini, bila mana apa yang sedang berlaku, kita bila mana tahun penggal ini, kita banyak masalah ataupun kekangan politik. Kita sudah keterbelakang berbanding negara-negara jiran. Contoh di Indonesia, perkembangan ekonomi dan sebagainya, pembangunan, mereka nak buat bandar baru di Kalimantan. Betul. Itu satu kita sepatutnya kena takut sebagai negara jiran. Mereka lebih jauh, lebih hebat. So contoh di Thailand juga. So perkembangan politik mereka, ekonomi pembangunan negara pun jauh ke depan. Sedangkan dulu Malaysia ini adalah harimau Asia. Orang gerun dengan Malaysia Financial ini. gitu kan. Yes. Tapi hari ini Malaysia keterbelakang. Disebabkan apa? Disebabkan kestabilan politik. Kita tukar kerajaan dan akhirnya siapa yang rugi? Kita juga rugi. Siapa yang rugi? Negara juga rugi. So itu benda yang kita kena fokus. Adakah tukar kerajaan ini menyelesaikan masalah? Jawapannya tidak. So Dia kalau tukar kerajaan dari segi bincang-bincang, nego-nego tu tak lepas lah. Kalau nak tukar betul-betul. Betul tak? betul? Nak tukar pergi PRU, tukar. Yes. Kat situlah tukar. Kat situlah decide. Situlah tentukan. Betul? Betul. So kita tunggu PRU 15 ni mandat rakyat kepada siapa. So kalau mandat rakyat kepada Barisan Nasional ataupun kepada Pakatan Harapan dan sebagainya, itu adalah satu kepercayaan daripada rakyat. So kita buktikan sekarang ni kita berlawan daripada segi sumbangan. Apa yang parti boleh sumbangkan kepada rakyat. Kita berlawan daripada aspek tu. Bukan kita berlawan dengan memijak orang lain demi menaikkan diri sendiri. Tapi kita berlawan macam mana untuk kita naikkan diri sendiri, untuk kita sumbanglah kepada rakyat. Saya rasa apa yang Halan cakap tadi sangat-sangat best lah. Bila kata kita ni nak kedepankan nama parti, nak tunjukkan apa yang bagus adalah dari segi sumbangan. So macam contoh daripada KPT sekarang ni, yang kerajaan sekarang ini, yang ada menu keluarga Malaysia, moratorium sewa untuk peniaga-peniaga dalam kampus. Usaha-usaha itu adalah oleh kerajaan sekarang, yang di mana kementerian ini adalah oleh Menteri UMNO sendiri. Betul tak? So jadinya kalau PRU akan datang, seelok-eloknya pergi kepada UMNO jugalah kan, Barisan Nasional, kan, supaya boleh teruskan inisiatif-inisiatif bagus yang dah ada sekarang ni. Betul? Kita macam saya cakap, satu penggal ni kita dah banyak dah. Dah banyak dah panggil kerajaan pembangkang jadi kerajaan jadi pembangkang dan sebagainya. So biar rakyat sendiri menilai apa perbezaan Perdana Menteri itu, parti-parti yang jadi kerajaan tu. Betul? Biar rakyat yang menilai. Betul? So itulah dia punya persoalan tu di situ kan. Jadi Alam, mungkin satulah sebelum kita melabuhkan tirai, bukan melambuhkan benda lain. Kita labuhkan tirai, nak tanya Alam lah. So memandangkan dah ada banyak inisiatif daripada KPT, apa tadi, semualah yang kita dah bincang. Kalau anda tak dapat dengar, replay balik, anda boleh dengar. So maksudnya masalah kenaikan harga barang untuk mahasiswa dah selesai lah. Betul tak? Macam mana? InsyaAllah selesai. Kita macam saya sebutkan tadi, apa yang boleh kita sumbang, kita sumbang. Apa inisiatif yang boleh saya lahirkan dan akan dalam PPK saya lahirkan, kita cuba sampaikan supaya dia dapat membantu mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung. Tapi kat sini, kita tak pasti sama ada cadangan yang sedang dihidangkan ini mencukupi untuk mahasiswa. So kalau nak tambah, tak ada masalah. Kalau benda tu wajar untuk dilaksanakan, kita boleh bantu dari pelbagai aspek inisiatif lain. Contoh kita nak bagi subsidi kepada peniaga-peniaga di kafe, kampus dan sebagainya. Banyaklah. So itulah perkara-perkara yang kita membuka ruang untuk penambahan cadangan. So adakah perkara itu inisiatif semasa ini membantu mahasiswa? Jawapannya terletak pada mahasiswa itu sendiri. Mungkin ada mahasiswa bersyukur ataupun dah cukup, sangat membantu dan sebagainya. Dan mungkin juga ada mahasiswa yang merasakan ada lagi perkara yang kena buat. Contoh kita nak ada pengecualian, nak dapat
voucher penerbangan pulang balik ke kampus ke dan sebagainya, yes, boleh minta. Kita juga akan usahakan kat arah tu. So banyak lagi aspek, sektor, skop yang boleh kita fokuskan dalam membantu mahasiswa ni. Baik, terima kasih banyak Ahlam. Saya rasa itu satu perkara yang kita dah bincangkan sepanjang kita punya perbincangan program ni, slot kita ni. Merasa setakat sekarang ni banyak dah penyelesaian cadangan dan juga apa yang kita utarakan sama-sama bincang yang dah sedang berjalan dan mungkin akan dicadangkan juga pun banyak. Kepada anda mungkin rasanya ada lagi yang kurang, komenlah kat bawah. Komen bagi tahu apa lagi kurang, bagi tahu supaya kita boleh sampaikan kepada pihak-pihak yang berkenaan dan kita boleh sama-sama mendapatkan penyelesaian kepada kenaikan harga barang, terutamanya untuk mengelakkan penekanan terhadap mahasiswa. Baik, setakat itu saja dulu. Boleh? Boleh. Boleh? InsyaAllah. Alright, insyaAllah. Terima kasih banyak Ahlam sebab sudi hadir kepada studio pada hari ini untuk bersama-sama kita berkongsi kepada semua orang. Dan juga kepada anda semua, silakan follow setiap satu social media platform kita di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Semuanya boleh cari BNComs Official. Sekian saja, saya Iman Nurhizam, host anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita buat mantul bait sekali boleh? Okey, boleh. Boleh? InsyaAllah. Mantul bait!